Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Mentor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan universiti, seterusnya para pelajar serta hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekalung puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita sama-sama berhimpun bagi menjayakan majlis penyerahan baucer buku 1 Malaysia dan kad diskaun siswa 1 Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri serta sidang hadirin sekalian, majlis amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta Div-Div jemputan ke majlis yang bersejarah ini. Pemberian baucer buku 1 Malaysia adalah salah satu inisiatif yang dirangka untuk meringankan beban perbelanjaan pembelian buku pengajian. Selain daripada itu, inisiatif ini dijangka dapat memupuk minat membaca di kalangan rakyat Malaysia. Bagi meneruskan acara, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Mentor USIM. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni USIM. Yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan universiti dan seterusnya para pelajar yang saya kasihi serta semua hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Bagi pihak Universiti Sains Islam Malaysia, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Mentor USIM, kerana sudi sekali lagi untuk meluangkan masa bertemu dengan para pelajar USIM hari ini sempena majlis penyerahan baucer buku 1 Malaysia dan juga kad diskaun siswa 1 Malaysia. Dan sebagai tuan rumah, saya amat berbesar hati dan mengucapkan selamat datang kepada Yang berhormat Datuk Seri. Sebelum saya teruskan ucapan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pelajar-pelajar kerana sudi menyanyi lagu mempelopori sains Islam itu tadi. Itu amat-amat saya hargai. Ya. Ini menunjukkan pelajar telah menerima amanat kita untuk menjulang nama Universiti Sains Islam ke pesada dunia dengan cara kita mempelopori sains Islam, dan insya-Allah kita tidak akan menghampakan pelajar-pelajar. It should be something that you should be proud of. Dan saya juga amat terharu sebab saya tengah mencari lagu korporat bagi USIM. Ya, dan saya nampak pelajar-pelajar as usual being your creative self have managed now to combine the past with the present.
dengan lagu Simply Inspiring, tapi sekarang ni diberi nafas baru dengan termasuknya pelopori sains Islam. So saya nampak pengarah strategi korporat kita tak payah cari dah jumpa lagu tu, dan mungkin kita akan buat recording dengan sebaiknya supaya sekarang ni ini akan menjadi insya-Allah tema lagu korporat bagi USIM, dan apa lagi sekiranya dinyanyikan oleh pelajar-pelajarnya sendiri. Tahniah, terima kasih banyak. Dan saya teruskan dengan menyatakan bahawa USIM amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia kerana telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat, terutamanya kepada golongan mahasiswa-mahasiswi di pengajian tinggi. Dan ini menunjukkan kerajaan sentiasa prihatin dengan apa yang berlaku di kalangan masyarakat, termasuk golongan pelajar-pelajar. Dan adalah menjadi realiti pelajar-pelajar sekalian yang peluang untuk belajar secara kondusif, ya, tidak semua negara membangun mampu menyediakannya. Dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita harus bersyukur kerana negara kita Malaysia mampu menyediakan pusat pengajian tinggi yang selesa dan membelanjakan berbilion ringgit semata-mata untuk pendidikan. Malah memberikan pelbagai insentif pada warga IPT termasuk mahasiswa-mahasiswi. Pelajar-pelajar sekalian, mungkin ramai tidak pernah menjelajah ke luar negara. If you do and you go to the ASEAN region, just tak payah pergi jauh-jauh, pergi ASEAN region, pergi ke Pakistan, pergi ke Bangladesh, and you find that negara mereka tidak ada political will untuk meningkatkan GDP negara bagi pendidikan. Dan kita harus bersyukur bahawa negara kita telah peruntukkan GDP negara yang banyak untuk pendidikan. Ini memang satu-satunya that makes the difference. Sebab kita tidak dapat menangkis dan dapat meningkatkan meneruskan elevation of poverty sekiranya kita tidak ada accessibility to higher education. Ini sebenarnya. Dan pada kaum Hawa, ini adalah satu-satunya amat kita harus bersyukur kerana di merata-rata dunia tak banyak kaum Hawa yang mendapat accessibility to higher education. Right? You should be grateful. Dan kita bersyukur yang negara kita sekarang ni amat committed dalam soal pendidikan, dan pada tahun ini kerajaan telah menyediakan peruntukan yang amat besar sebanyak 50.1 bilion ringgit untuk sektor pendidikan ataupun 21.6% daripada keseluruhan bajet tahunan. Dan pada hari ini kita lihat mahasiswa dan mahasiswi USIM amat bertuah kerana bantuan tersebut akan diberi secara terus kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian dengan cara kad diskaun siswa satu Malaysia yang diperkenalkan ini mampu harapnya mengurangkan kos sara hidup pelajar yang semakin hari semakin meningkat. Dan manakala voucher buku satu Malaysia pula adalah untuk menampung pembelian buku dan bahan ilmiah untuk memenuhi keperluan belajar di universiti. So dengan itu saya berharap pelajar sekalian dapat memanfaatkan kemudahan yang diberi melalui kad ini tadi, kad diskaun tadi dan juga buku voucher buku ke arah tujuan yang berfaedah serta sentiasalah bijak dalam belanja. Memanglah bila dapat duit tu nak beli motosikal dulu, nak beli iPad, iPod, tapi yang ni bukanlah dalam priority one, ya. So diharapnya dapatlah belum saya lupa, bendahari tak ada. I'm sure bendahari will remind bayarlah yuran dahulu, ya. Okey. Dahulukan segala kewajipan dan keperluan yang wajib ditunai sebagai seorang pelajar, dan jangan menjual voucher atau kad tersebut kepada mereka yang sering melihat keuntungan semata-mata. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian, masa belajar yang ada sekarang ini gunalah sebaik mungkin dan jangan sesekali terlibat dengan perkara yang tidak berfaedah dan memudaratkan masa hadapan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kesianlah pada ayah dan bonda yang telah bekerja keras untuk memastikan pelajar sekalian sampai ke peringkat ini. Segala kemudahan telah diberikan, jadi tiada alasan lagi untuk tidak berjaya dalam pembelajaran.
Apabila bergraduasi kelak, seharusnya anda sekalian berbakti pula kepada negara, kepada masyarakat, kepada agama, pada ummah dan sebagai semua manusia sejagat sebagai bukti untuk membalas segala budi yang telah diberikan pada saudara dan saudari sekalian. Akhir kata, tanpa membuang masa, saya bagi pihak USIM sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih ke atas kehadiran serta luangan masa Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyempurnakan majlis sebentar lagi, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga dirakamkan kepada kerajaan kerana menyediakan inisiatif kad diskaun dan juga voucher buku Satu Malaysia pada semua pelajar USIM. Dan semoga majlis ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan manfaat pada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk di atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil K. Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, dikasihi bahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Syukur, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail selaku Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Halwa Pelajar Alumni USIM, yang bahagia Ditangkuasa Pengurusan Universiti, para dekan, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan universiti, seterusnya para pelajar universiti yang saya hormati sekalian. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terutama kepada Profesor Datuk Dr. Asma kerana menjemput untuk saya dapat bersama, of course sebagai Menteri Mentor Universiti USIM. Saya amat berbangga dapat bersama dengan anak-anak pelajar sekalian. Saya bangga kerana banyak faktor lah. Tadi Profesor dah sebutkan nyanyian lagu tadi, oleh kerana Profesor Dr. Asmah duk cari apa tu lagu apa nak menjadi lagu korporat USIM. Rupanya bila menteri mai jumpa lagu tu. Jadi dah selesai dah masalah apa tu PR dan sebagainya, nak cari lagu. Dah ada dah lagu. Dan tahniah juga kepada Profesor Datuk Dr. Asma kerana baru mendapat apa tu anugerah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, juga Raja bagi Sultan Negeri Kedah dalam birthday Tuanku Agong dan juga Sultan Kedah baru-baru ini. Saya tak sempat nak tag SMS lagi sebab saya pun terlupa minta, Prof pun tak bagi kat saya nombor telefon. Tapi Prof dah bagi tahu dah tadi, yang dapat baca buku ni jangan pergi tukar pula, pergi beli handphone mahal ke apa pula, iPad dan sebagainya kan. Pasal kalau ikut menteri pun pakai handphone murah ya. Nokia apa E66 kan. Dalam pasaran pun tak ada dah. Kalau you pergi cari balik tak ada dah Nokia ni. Sebab baru ni rosak, saya pergi nak beli pula tak ada. Sebab bagi setengah-setengah orang dia melihat bahawa yalah ini lambang identiti ataupun status symbol yang ada kepada seseorang. Boleh pegang BlackBerry, buh dalam handbag Blueberry kan. So dia lambang status symbol yang bagi seseorang lah. Tapi pada saya, of course sebagai seorang pelajar yang pernah menduduki zaman-zaman bersama dengan saudari juga, dan sebagai menteri bukanlah tak boleh nak beli benda ni, tetapi saya ingat
oleh kerana benda itu masih boleh digunakan, saya terus guna. Dan mudah-mudahan usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, terutamanya dalam membantu para pelajar. Kita melihat baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan satu lagi My Beautiful Malaysia sebagai salah satu daripada mercu tanda untuk melengkapkan Government Transformation Program, iaitu sesudah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan GTP, Government Transformation Program, dengan memperkenalkan kepelbagaian pendekatan transformasi, khususnya di peringkat kementerian, bahkan bukan takat satu, dua kementerian. Semua kementerian-kementerian dikendaki mempunyai KPI masing-masing, bahkan ada leads kementerian yang menjadi teraju utama kepada transformasi kerajaan, sebagaimana juga Kementerian Pelajaran yang Prof dah sebut tadi, peruntukan pada tahun ini saja 2013 melebihi daripada 50 bilion. Dan bila lebih daripada 50 bilion yang merangkumi hampir 1/4 daripada peruntukan untuk mengurus negara bagi tahun 2013. Sebab tu bila kita sebut kata pemberian kerajaan macam-macam ni, ada hak setengah-setengah tu dia main sedap, cakap mulut je. Dia beritahu kata ni kerajaan nak rugi, nak bankrupt. Dia bila mana dah dimasukkan dalam belanja mengurus 2013, hampir 3 bulan dibahaskan di dalam parlimen sebelum dibuat pengundian bagi tujuan meluluskan bajet 2013. Jadi ianya dibuat dengan penuh perancangan, bukan buat berasa sedap nak umum, berasa sedap nak bagi dah. Ianya dibuat dengan penuh perancangan. Bajet dia bermula 28 September yang dibaca oleh Menteri Kewangan yang kebetulan juga selaku Perdana Menteri. Maka kemudian dibahaskan hampir 3 bulan. Bincang, bahas dan sebagainya. Orang tanya kok nu ke ini dan sebagainya. Dan akhirnya dianya diluluskan di dalam Dewan untuk Parlimen bagi tujuan bajet 2013. Jadi sebab itu bagi orang yang dapat memahami, dia melihat ini tata urus pengurusan pentadbiran yang ada di peringkat negara. Tapi kadang-kadang tu senang aja. Dia beritahu kerajaan negara bila bagi BRIM, bila bagi kad diskaun, bagi duit, bagi itu voucher buku, bagi kedai rakyat dan sebagainya, akan menghadapi kemegrapan. Tapi saya baru sudah tadi berjumpa dengan agensi-agensi di bawah Menteri, Jabatan Perdana Menteri, baru pagi tadi, ada 1,000 orang lebih berkumpul. Saya pun beritahu juga, benda-benda yang macam ni dalam suasana, apatah lagi suasana pilihan raya yang terlalu dekat, PM kata around the corner. Just only the only thing that we need to think that's how long that corner, we don't know. Jadi panjang mana corner tu tak tahu, jadi tak tahulah bila lagi pilihan raya kan. Jadi but anyway, kadang-kadang saya sebutkan tadi bahawa kita ialah orang senang aja. Macam hari tu dulu bila PM pergi Mekah, haji PM juga tak sah. Yang tulis itu pun dia pun tak pernah pergi haji. Yang duk tulis kan dalam blog, dalam tweet, dalam Facebook. Haji pun dia tak pergi, dia pandai-pandai pergi haji orang tak sah. Dan kemudian saya bagi bila orang tanya tu, wartawan tanya tu macam mana haji PM sah ke tak, saya kata ginilah, orang pergi haji ni dia memanglah daripada mula wukuf sampailah kepada hari melontang Jamratul Ula Ustra Aqabah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ataupun buat nafar awal pertama dan kedua, kemudian balik tawaf haji, sa'i haji, kemudian selesailah haji dia tu. Dia umpama saya katakan orang bangkit sembahyang subuh. Orang bangun sembahyang subuh ni, subuh masuklah okey berapa? Saya saja nak test ya kan, nak tengok kan. Kalau ada habaq pukul 8 10 memang berat. Maknanya kena duduk lain. Tan Sri ni pasal Tan Sri pengusi Majlis Fatwa ni. Saya kena jaga dia kan, dia fatwa lagu lain pula kacau kita. Tuan-tuan, kalau sampai kita melihat orang bangun sembahyang subuh 6 10, kadang-kadang dia masa dia bergerak. Sebab tu barangkali kenapa kita diajarkan selalu membaca wal asri demi masa. Sebab
Kita tengok Tuhan atuk kat kita tu. Ada ketika waktu buka puasa awal, ada ketika dia kuih lewat dan sebagainya. Sebab masa bergenyak tiap-tiap hari. Tiap-tiap waktu dan tiap-tiap minit. Membentuk supaya peribadi Muslim, dia begitu menjaga waktu. Peribadi Muslim, seorang Islam, dia adalah orang yang sentiasa alert dengan time dia. Apatah lagi time ni mengukur bukan saja hidup, mati pun. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak dicepat sesaat, tak dilambat sesaat. Maknanya kita mengukur masa itu begitu penting. Jadi sebab yang demikian, saya katakan bahawa bila kita sebut kata masa kita bangun sembahyang subuh tadi ni, saya nak bagi gambaran. Ada orang bangkit pukul 5.45 pagi, dah sudah mandi, ambil wuduk apa semua. Dia saja tak buka lampu, sembahyang subuh, dia buat 1 rakaat sudahlah. Pasal orang akan nampak, bagi salam, tidur balik. Ada orang buat kerja gitu? Agak-agak lah. Ada seorang bangun pukul 5.30, mandi, ambil wuduk, semua elok, pakai baju tertib, elok, tutup aurat, sembahyang subuh, buat 1 rakaat je, lepas tu tidur balik. Agak-agak ada orang buat kerja gitu tak? Ada orang, dia tak bangkit, terus tidur gitu. Ada tak? Jenis tu banyak. Jenis tu banyak. Tapi kalau dah bangun, dia tak tipu Tuhan lah. Walaupun dia tak buka lampu apa semua, dia kata tak apa pun tak nampak, biar pergilah aku buat 1 rakaat sudah. Samalah saya nak buat haji pun. Tak apa yang hak pergi haji pula, lepas tu pergi buat, lepas tu dah tu tak pergi tawaf, tak mau pergi sa'i, tak mau pergi melentang. Tak masuk dia akal. Tapi kadang-kadang sebab dah pergi sampai Mekah, baik tak usah pergi terus. Maknanya daripada dia nak tipu orang. So, tapi tak. Bukan dekat tu saja, macam-macam lah. Sampai PM lah kali, PM lumpuh pun ada. Yang hari tu PM lumpuh, stroke. Kan? Ini sebab itu saya nak sebutkan, bukan siapa. Ini pandangan-pandangan yang membawa kekalutan dalam pemikiran. Tapi saya nak balik kepada usaha yang kita buat, kerajaan melakukan pada 9 masa dan 9 waktu, ialah untuk kita nak mempertingkatkan. Kalau tadi saya katakan kerajaan telah mengatur GTP, Government Transformation Program, disambung bersama-sama dengan itu juga berurutan seiring untuk memperkukuhkan government transformation ini, bukan dalam hanya sekadar dalam bentuk kementerian, tetapi juga termasuk dalam yang dipanggil PTP, Political Transformation Program. Kerajaan telah mengolah dan merubah termasuk dalam bidang politik. Sebab itu aku di peringkat universiti, termasuk di luar sana dengan ISA-nya, dengan tahanan dalam negeri, tahanan daerah, buang daerah, termasuk juga dengan Akta Perhimpunan Aman dan sebagainya yang diperkenalkan, semuanya adalah merupakan transformasi politik. Dan satu lagi yang diperkenalkan dengan ETP, Economic Transformation Program. Economic Transformation Program melalui modal ekonomi baru, bahkan diperkenalkan dengan pelbagai series of EPP, Economic Entry Point Project. Termasuk yang terbaru kita dengar di Gebeng di Kuantan, daripada company Cina, orang nombor 4 terbesar Parti Komunis Cina datang dengan memberikan dana pelaburan untuk tempoh beberapa tahun ini sebanyak lebih daripada 10 bilion. Saya nak gambarkan bukan kenapa, nak melihat keyakinan orang kepada kita satu hal, yang keduanya kesungguhan kita untuk melonjak ekonomi negara. Sebab tu Profesor Datuk sebutkan tadi, dalam suasana tekanan ekonomi yang begitu menghambat dalam rantau-rantau kita, GDP kerajaan telah mampu bergerak begitu pantas. Dan kita tengok economic growth ini berkembang lebih daripada 5% untuk 3-4 tahun berturut-turut berlaku dalam konteks negara. Kalau saya tengok balik di pertumbuhan ekonomi di Singapura, hanya sekitar 1.6%, Taiwan 1%, Thailand 3%, yang saya tengok. Sebab baru-baru ni kita masuk dalam satu makmal, menteri-menteri dia panggil Cabinet Away Day, di mana Cabinet Away Day ni dilaporkan perkembangan ekonomi dan sebagainya. Usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi sedang berkembang begitu pesat. Dan daripada tempoh sejak 2007 sampai 2012 sekarang ni, kita sudah menjangkau
lebih daripada 9,700 US dollar per kapita. Yang dulu ni 2007 daripada sekitar jumlah 2,700 US dollar per kapita. So, track record perjalanan ini menunjukkan kita berada pada trajektori ataupun berada landasan yang cukup betul untuk mencapai harapan 2020 sebuah negara maju. Dan baru-baru ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan satu lagi yang dipanggil dengan STP, Social Transformation Program. Social Transformation Program yang setengah orang tu dia faham lagu I'm For You, yalah. That one okay. Sebab lagu ni ialah kadang-kadang dia memberikan satu keseronokan. Saya pun tak pernah erti ingat nyanyi lagu tu. Kalau nak nyanyi juga kena buang tak boleh pakai Ju Melayu ni. Baru dia sedap anggah sikit. But anyway, yang pentingnya Social Transformation Program, kita nak bina satu suasana yang di mana pada waktu tu kita melihat rasa sayang dan kasih kita kepada negara dia meningkat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks hablum minan nas, membina kesejahteraan perhubungan sesama makhluk di atas muka bumi ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Bahkan kalau kita tengok satu suasana yang bersih, yang tak ada kekotoran, an-nadhafah minal iman. Kalau kita bicarakan ini dalam konteks kehidupan harian, kita pergi bilik kita nampak cantik, katil kita disusun dengan baik, tarik elok-elok dia punya cadar tu, tegang elok. Ni cadar dengan selimut pun berkumui sekali. Bantai pun kita tengok tak pernah kumui tau. Nanti tanya orang Citra ni, Profesor Datuk dia orang Citra. Kan? Duk universiti pun tak tahu lagi yang ni kah. Dia bergelumang habis. Bilik tidur tak tersusun, dalam suasana rumah tak tersusun, bilik air. Allahu Akbar. Bau bilik air tu, toilet. That you know the toilet? Tak semua bergaduh langut tanya abang bilik air kan. Jadi dia macam tak tahu pula kan. Bilik air. Bau bilik air tu ikut musim. Kalau musim petai, bau petai. Musim genuk, bau genuk. Musim derayan. Tak bau derayan lah. Dia bau lain macam-macam. Berselerak dalam rumah, masuk dalam rumah kan. Ini very simple thing. Masuk dalam rumah. Anak dara ada 5 orang dalam tu. Kalau semua anak terona tak boleh, ni anak dara pula kan. Maknanya sepatutnya pakat jaga ni dak berselerak. Daripada ruang tamu tu kain baju berselerak dah. Termasuk underwear tu. Orang nak main rumah kan. Lari dalam rumah berpeluh. Pergi kutip sana, kutip sini. Bohlah almari. Kunci almari tu. Lupa cabut kunci. Kawan mana masuk pulas-pulas kunci. Berum terjun main pula atas dia. Ruang tamu sampai underwear pun ada kan. Underwear kalau hak dia tak apa gagak. Underwear mak tu. Anak mak beli underwear tu masa anak 1 lah, anak 6 dah. Getah pun rebeh dia dah. Kira-kira pakai tu tarik-tarik dia meloreh turun sendiri ya. Tak buang, pakai juga. Penyudah sampai dah getah tak boleh nak buat apa dah. Tak didapak pula balap pinggan. Itulah ekonomi, mengekonomikan underwear kan. Jadi sampai jadi buat lap pinggan. Kawan jiran main rumah, main dia bancuh kopi boh kawan tu. Kawan tu tak lalulah nak pergi tengok pasal tadi duk lap cawan dia tu dengan kawan tu. Abang minta maaf lah, saya tak apa nak lalu kopi ni apa semua. Tak apa, kita pergi buat teh, lap pula lagi. Saudara, saya nak balik. That's why, transformasi sosial, nak membina supaya kita ada rasa sayang kepada negara, sayang kepada harta benda awam, public property, kita sayang dekat telefon, saya sayang dekat dengan pilih bomba tu. Sebab pilih bomba ni bukan dia duduk apa, tak marah apa kat orang. Tapi ada ketika kita perlu. Saya tengok baru ni, dalam televisyen, rumah flat tu, 4 tingkat, atas tingkat yang keempat, terbakar. Tapi bila bomba sampai, tak boleh nak tolong lagi. Pasal apa? Paip bomba tu ada orang potong. Paip bomba tu padahal besar tu. Bukan ada pasal pun pergi potong tu. Tapi oleh kerana dia potong sekerat habis tak boleh nak guna. Tinggal pendek nak sembok tak sampai rumah kawan tu. Dan kadang-kadang oleh kerana benda tu tak berlaku kepada keluarga kita,
Yang mati itu tak terlibat dengan adik kita, dengan kakak abang kita, kita tak terasa apa. Tetapi vandalism ini berlaku dalam suasana yang menyebabkan kalau ada public pun dan sebagainya. Sebab itu kita sedang berusaha membina kadar rasa sayangnya. Sayang kepada universiti dia, sayang kepada harta benda universiti dia, sayang kepada keluarga dia, sayang kepada bumi dia, sayang kepada negaranya. Akhirnya kita membina satu culture yang menyayangi. Dan saya yakin PM sebutkan bahawa keempat-empat transformasi GTP, PTP, ETP dan STP, Social Transformation Program, adalah merupakan satu kelengkapan memperkukuhkan. Kalau PM kata umpama kerusi, PM kata saya telah menyediakan empat batang kaki kursi tersebut. 4 kaki kursi yang mampu berdiri kukuh untuk membina negara kita. Jadi asas ini kita kena bina dan kita kena tanam secara budaya. Dia tak boleh lagi sebab apa, macam mak dia ajak dulu nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah, semua bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya dia membudaya dalam kehidupan kita. Tapi kalau hanya nak berlakon baru sekali itu bismillah, dia tak jadi. Jadi akhirnya kita nak bina suasana dalam masyarakat. Dan balik kepada hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak sekali lagi kepada pihak universiti yang mengaturkan majlis untuk bocor buku Satu Malaysia yang hari ini kerajaan naikkan. Tahun sudah berapa ratus? Tahun ni? RM250. Jadi maknanya satu kenaikan yang diberikan kepada kita. Dan hari ini juga kita akan lancarkan kad diskaun siswa Satu Malaysia, di mana penyertaan daripada pelbagai pihak, terutamanya Bank Rakyat. Ada wakil Bank Rakyat kat sini. Terima kasih kepada Bank Rakyat yang bersama-sama dengan KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi Kepenggunaan, yang telah mengusahakan untuk supaya kad diskaun siswa. Sebab saya pernah lancar tahun sudah di sini juga, dewan, di dalam dewan sana, dia punya diskaun yang diberikan itu membawa perbezaan yang tinggi. Kerana kerajaan menyedari bahawa di zaman-zaman menjadi pelajar ni, duit terpaksa diagihkan dengan prioriti yang pelbagai. Ya, kita faham bahawa kadang-kadang untuk makan, untuk minum, untuk perbelanjaan, untuk transport, untuk kita pakaian dan sebagainya, tambah-tambah anak-anak perempuan, but you are lucky because you are very close dengan nilai 3, nilai... Profesor dah pirah? Dah pirah. Sebab menteri pun pergi beli tang tu juga. Jenis pada fikir menteri beli tang 4 bilion saja. Tak. Kan? Sebab itu maknanya kalau kita bila dekat dengan nilai 3 ni, maknanya ni orang lain bawai punya tudung tu berapa duit? Kalau kita pergi di kampung, beli di Lot Stark, beli di Penang, beli dekat dengan Ipoh, tudung bawai dia harga dia katakan 20-30 ringgit. Di sini tambah tudung apa tu, dia batu-batu tu kira lain lah pula, dia ikut harga batu pula kan. Tengok batu jenis apa lah, batu apa tu, jalan tu lain lah sikit, kroski ke. Jadi maknanya yang saya nak sebutkan bahawa usaha untuk kita membantu supaya kita mendapat ruang dan juga bantuan untuk mengurangkan sara hidup kita. Dan saya berterima kasih kepada banyak koperasi yang turut bersama menyertai. Dan sejauh sekarang saya dipahamkan ada 200 lebih produk, 206 syarikat, termasuk koperasi yang menyertai kad diskaun siswa Satu Malaysia. Cuma saya tak tahu, mungkin student-student pun nak kena diberikan juga macam satu senarai koperasi yang ditampalkan di universiti pun cukup lah. Tak kena sampai tengah-tengah jalan. Tapi kalau ditampalkan di dalam kampus, di tempat-tempat strategik, dia dapat faham kad tu boleh digunakan di banyak tempat kerana diskaun yang diberikan sehinggalah sampai kepada antara 2 hingga 60%. Jadi saudara, saya merasakan bahawa inilah ruang dan peluang yang saudara dapat digunakan. Walaupun saya tak nak terang syarat-syarat nak guna kad tu macam mana, berapa tahun sampai tempoh bila, untuk berapa lama, itu telah pun diberitahu kepada saudara. Saya mengucapkan sekalung tahniah kepada pihak universiti, pihak juga yang berkenaan, terutamanya KPDNKK yang telah mengusahakan mewujudkan kad diskaun siswa Satu Malaysia. Dan juga kita mengharapkan dengan bantuan bocor 250 yang diberikan oleh kerajaan, gunakan
dengan sebaik mungkin, kerana kita faham bahawa bidang-bidang pendidikan, pengajian memerlukan buku-buku yang punya harga-harga yang mahal, terutamanya macam buku undang-undang, buku perubatan. Tapi perubatan bila Prof sebut tadi ni, untuk kita promosikan balik, sebenarnya patut amat, kerana sebenarnya bidang perubatan dia berasal daripada bidang Islam, dipromosikan oleh orang yang terkenal dalam sejarah Islam, Ibn Sina, ataupun dipanggil Avicenna oleh orang Barat. Ibn Sina, yang bila saya mengaji di Barat satu ketika dulu, dalam satu majlis convocation, profesor saya tanya balik, dia kata, awak tahu tak daripada mana asal usul datangnya medicine ini? Di mana kita pun jawab kita tak tahu. Asal usul pakai jubah ni, kita pun jawab tak tahu. Hari konvo kita pakai jubah, pakai topi ada ekor tu, kita jawab tak tahu. Dia kata sebenarnya dia datang daripada Islam. Saya kata macam mana? Dia beritahu, dia kata dulu para ulama-ulama Islam, cendekiawan-cendekiawan Islam, mereka adalah orang-orang yang pakai jubah dan berserban, berekor. Dan nama medicine itu sendiri datang daripada nama Ibn Sina, yang orang putih panggil Avicenna. Dalam bahasa Sanskritnya, Abi membawa maksud ialah dakwat. Avicenna ataupun medicine itu midad. Midad itu bermakna midad, berarti dakwat, dan sin itu membawa makna Ibn Sina. Sebab tu datangnya medicine itu kerana atas nama dakwat tulisan Ibn Sina. Dakwat tulisan Ibn Sina yang telah menghasilkan bidang tib, bidang perubatan yang kita gunakan pada hari ini. Dan pada waktu itu, bukan hanya Ibn Sina, bahkan ramai lagi Ibn Rushd, Al-Farabi, Al-Kindi, ramai lagi para ulama-ulama, sastrawan-sastrawan, pakar-pakar bintang, bulan dan sebagainya, perubatan, ilmu geografi sebagainya, ilmu algebra, aljabar ataupun algebra, adalah merupakan seorang Islam yang pakaiannya jubah dan serban. Sebab itu orang yang dah habis di peringkat universiti, dia dianggap berada di kemuncak ilmu. Dan di kemuncak ilmu, dia disarungkan dengan jubah dan serban. Tapi oleh kerana nak lilit serban tu payah, susah, bagi orang Barat lagi susah, tak biasa langsung. Kita pun hak lelaki di sini pun tak pernah duk pakai serban. Jadi nak lilit tu sekali berkah-berkah pergi, naik-naik tak pentas, gaya tunduk pergi nak terima skru tu, berum jatuh pergi atas riba. Takak profesor tak apa lagi lah, main tongku pula, dia kata hang ni wak lolak. Jadi payah. Jadi sebab itu dipakaikan dengan bentuk macam tu, ada ekor sikit di belakang. Kan? Itu Malaysia. Kalau Jepun lagi lah kan. Pasal macam mana, sebab dia Jepun dia hangguk tu lagi teruk. Hangguk kan sampai dekat macam rokok tu. Jadi maka yang demikian, kita tengok pakaian ahli-ahli ilmu, orang yang sampai kepada kemuncak ilmu di peringkat universiti, dah berada kemuncak. Sebab lepas universiti tak ada lah. Tak ada dah siapa, melainkan orang macam di Perak, dia mengaji, dia ada hierarki dia, ada tabaqat, tingkatan. Dia pergi mengaji peringkat awal, dia masuk. Ada satu sekolah agama, nama dia Sekolah Agama Parit Tok Ngah. Jadi dia mengaji kawasan dalam parit-parit ni, kan. Lepas habis, selesai di peringkat tu, dia ada satu naik sekolah menengah agama Padang Rengas. Dia pergi ke Padang pula lepas parit. Lepas tu, barulah dia pergi ke sekolah agama Bukit Candan. Dia pergi ke Bukit. Lepas habis Bukit, dia sambung pula tingkatan 6 rendah, 6 atas di sekolah menengah agama Gunung Semanggul. Jadi parit naik ke Padang, pergi ke Bukit, barulah naik ke gunung. Dia ada hierarki education dia tu, kan. Dan ada pula yang masa mana masuk parit, dia mengaji tak apa nak berbaik, dia pergi ke ujung sana dekat dengan sebelum Pangkor tu, Lumut. Dia duduk di situlah. Teruklah situ. Kan? Ni jangan duk cantik pula wartawan masuk dalam soabat. Masuk empat ni kacau aku. Marah orang Perak saya pula. Sebab saya biasa pergi sekolah-sekolah ni, pergi melawat tengok sekolah Parit Tok Ngah, pergi melawat di Padang Rengai, biasa pergi ke Bukit Candan dan biasa pergi ke Gunung Semanggul. Saya kata, oh ini orang Perak hebat. Susunan pengajian dia mengikut hierarki dia. Jadi siapa yang tak lulus, masuk pergi sekolah agama Lumut. Lumut lah dia. Saudara-saudara sekalian, tak mana dah? Jadi saya mengharapkan
Tak, saya tanya taman tu just to alert you back because we don't want that you dah merawang pijuh mata. Yalah, sebagai menteri mentor ni, mai tengok anak-anak ni bahasa apa nama seronok, tapi saya nak kena bergegas ke airport pula. Ada program di Kedah petang ni untuk saya di sana. Jadi untuk yang demikian, sekali lagi tahniah kepada semua dan guna kad itu baik-baik, dan kita mengharapkan USIM akan mampu melahirkan warga yang terbaik dan untuk melahirkan mahasiswa yang menjadi contoh dan tauladan untuk negara, dan keranalah saudaralah yang bakal mengambil alih kepimpinan negara di masa yang akan datang. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pada hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maisarah binti Ibrahim, Nur Syuhada binti Sudiro. Majlis diteruskan lagi dengan penyerahan kad diskaun siswa 1 Malaysia. Dipersilakan Nadratul Huda binti Misral, Muhammad Azizi bin Alias, Muhammad Safwan bin Hamdi, Fatimah Az-Zahra binti Harul Izam, dan Hanisa Hassan. Maka dengan ini berakhirlah program majlis penyerahan baucer buku 1 Malaysia dan kad diskaun siswa 1 Malaysia. Pada saat ini, pada hari ini, saya selaku menteri yang diminta untuk oleh terutamanya KPDNKK bagi menyampaikan voucher 1 Malaysia dan juga voucher buku 1 Malaysia, dan juga bersama-sama juga dengan kad diskaun siswa 1 Malaysia untuk bagi USIM. Dan memang sebagaimana kebetulan juga saya selaku menteri mentor di USIM ini, dalam melaksanakan tugas ini saya berterima kasih terutamanya mewakili pihak universiti dan juga mahasiswa atas usaha yang kita lakukan bagi membantu mengurangkan belanja dan juga tanggungjawab para student untuk perbelanjaan sepanjang mereka berada di universiti. Dan kita harapkan dengan voucher buku 1 Malaysia yang diberikan pada tahun ini ditingkatkan lagi RM250. Pada tahun yang lalu RM200. Ianya amat memberikan makna kepada para pelajar, terutamanya yang mengambil jurusan bidang-bidang yang terpaksa membeli buku dengan harga yang mahal, seperti mana perubatan dan juga undang-undang dan lain-lain yang memerlukan bayaran yang tinggi. Ini amat melegakan kepada para pelajar, dan begitu juga dengan kad diskaun siswa 1 Malaysia, di mana kita memiliki sejauh sekarang KPDNKK telah bekerjasama dengan pihak koperasi untuk mewujudkan rangkaian kedai-kedai ini, membantu dengan memberikan diskaun. Sebanyak sekarang ni ada 206 outlet yang disertai
oleh pihak-pihak kedai buku dan juga kedai-kedai lain, terutama kedai koperasi yang membantu untuk mahasiswa mendapat diskaun dengan cara menunjukkan kad yang kita berikan kepada mereka. Ini satu perkara yang amat memberikan makna kepada pelajar, selain daripada pelajar juga dapat untuk menjamu selera dengan menu Satu Malaysia dengan harga yang ditetapkan untuk breakfast dan juga makan tengah hari malam mereka. Begitu juga dengan kedai rakyat yang juga sebahagian daripada rangkaian untuk membantu. Dan tambahan dengan kad diskaun ini, kepelbagaian barangan yang boleh didapati daripada kedai-kedai koperasi itu yang memberikan potongan daripada 2 hingga 60%. Jadi ini amat membantu kepada para pelajar, dan saya fikir kad diskaun siswa Satu Malaysia ini dia bukan hanya sekadar datang daripada pihak kerajaan, tetapi hasil daripada satu mesyuarat yang dicadangkan oleh pihak mahasiswa, mesyuarat mahasiswa negara yang dicadangkan untuk kerajaan membantu mereka, dan suara mereka itu didengari oleh kerajaan dengan mewujudkan kad diskaun siswa Satu Malaysia sebagaimana yang kita sampaikan pada hari ini.